Okey, apa pun itu cerita bahagian satu, kestabilan politik. Cukup lah kot no. Boleh. Pasal sajalah nak abang. Tuan Haji kita ni sebelum start, oh ya, tajuk ni kita 1 jam boleh selesai. Tak pernah tepat. Ni kata tak pernah tepat, 1 jam 5 minit dah. Tak pernah tepat. Tapi tadi ada intro. Oh, Lepas tu ada suara yang tak ada. Kena ulang balik. Yang ulang balik tu 15 minit. So saya dah hilang setengah jam. Okey Tuan Haji, kita terus pergi sebelum kita nak jawab soalan Pandora Papers yang dibuat oleh Chandran tadi. Ya, ya. Kita nak pergi pula pada nak Haji sentuh pasal perpaduan. Baik, baik. Pasal perpaduan, Saudara Fazli, untuk terus ke poin. Dua perenggan dalam titah baginda tuanku adalah amat penting. Saya baca secepat mungkin tapi sejelas mungkin. Perenggan 10 berbunyi, saya perhatikan setelah lebih 60 tahun Malaysia dibentuk, hubungan perpaduan antara kaum masih belum sempurna. Kerana masih ada generasi hari ini yang gagal menguasai bahasa kebangsaan dan memahami budaya hidup kaum yang lain. Ini ayat pertama, perenggan 10. Ayat kedua, oleh itu, saya menyeru kepada kerajaan untuk merangka satu dasar ke arah perpaduan rakyat yang lebih kukuh dan harmoni. Dan di perenggan 11, baginda tuanku memetik, pepatah Melayu ada menyebut, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Yang bermaksud, baginda tuanku sendiri memetik maksud. Bermaksud, jika kita hendak melahirkan generasi masa hadapan yang bersatu padu dan saling memahami, kita mesti membentuk mereka sejak anak kecil. Ini amat penting. Sebab apa? Kita tak boleh nafikan titah baginda tuanku di perenggan 10 dan 11 ni adalah tepat, adalah betul. Seperti mana yang kita lalui sekarang ini. Kita jangan cuba nak sapu perkara ini di bawah karpet dan berdiam diri. Kita jangan nak biarkan perkara itu membara sehingga dia akan meletup. Kita kena cari jalan penyelesaian. Betul kata baginda tuanku. Ada antara rakyat kita, rakyat Malaysia, yang masih belum boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Sampai pendatang asing daripada negara lain, sama ada Bangladesh, Nepal, Pakistan dan sebagainya, yang fasih bertutur bahasa Melayu dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan mereka berada di sini. Ini memalukan kita sebagai negara Malaysia. Bagaimana rakyat negara Malaysia sendiri tidak boleh bertutur bahasa Melayu. Dan apabila kita lihat perkara itu di satu sudut dan kita lihat perkembangan terkini baru-baru ini yang berlaku di mahkamah, di mana tuan-tuan dan puan-puan mungkin masih ingat terdapat satu cabaran mahkamah yang telah difailkan sebelum ini oleh beberapa NGO memohon mahkamah membuat keputusan. Ada atau tidak? Adakah sekolah vernacular yang menggunakan bahasa pengantar Cina dan Tamil itu sah atau tidak? Dipelihara atau tidak di bawah perlembagaan? Secara khususnya perkara 152. Tuan-tuan dan puan-puan pun tahu kes tersebut Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan telah mendapati bahawa sekolah-sekolah tersebut kononnya adalah sah di bawah perlembagaan dan dilindungi oleh perlembagaan. So pada 10 hari bulan Februari yang lalu, NGO-NGO tersebut telah membuat permohonan untuk memperolehi kebenaran merayu lanjut ke Mahkamah Persekutuan. Mahkamah telah membuat keputusan mengatakan bahawa tiada kebenaran diberikan. Dalam erti kata lain, dari sudut mahkamah sudah muktamad. Kes di mahkamah dah selesai. Tidak ada cara untuk membawa langsung ke Mahkamah Persekutuan. Tapi itu baru satu platform. Mahkamah adalah satu daripada 3 cabang. Kenapakah NGO itu memfailkan tindakan di mahkamah pada masa itu? Sebab segala usaha yang dibawa melalui platform kerajaan maupun platform parlimen tidak dilayan. Tidak ada kekuatan politik. Tidak ada hasrat politik oleh wakil-wakil rakyat untuk melakukan perkara demi perpaduan. Jadi NGO melantik peguam. Yang mana saya perlu nyatakan di sini, saya adalah ketua kaunsil yang membawa kes tersebut di ketiga-tiga tahap mahkamah. Saya perlu dedahkan perkara ini supaya rakyat tidak menganggap
kandungan program ini adalah berat sebelah. Ya. Saya perlu nyatakan ini sebab saya pun amat tertarik dengan titah baginda tuanku di peringkat 10 dan 11 yang menyentuh tentang isu perpaduan, yang menyentuh ada rakyat Malaysia yang belum boleh fasih dalam bahasa Melayu, dan menyeru kerajaan membuat satu dasar. Dasar itu bermaksud apa? Polisi untuk menyatu padukan rakyat. Dan menyentuh bahawa melentur buluh biarlah dari rebung, dengan khusus merujuk kepada pendidikan anak-anak kecil, yang mana adalah masalah yang kita hadapi sebab masih wujud sekolah vernacular yang mahkamah kini mengisytiharkan atau menerima sebagai sah. Itu mahkamah. Tapi dari segi tadbir urus negara, Saudara Fazli, para penonton, kerajaan boleh membuat polisi. Dan jika perlu, sebab mahkamah dapati sekolah vernacular dilindungi oleh perlembagaan, maka boleh buat pindaan kepada perlembagaan untuk membuang perlindungan kepada sekolah vernacular. Bukankah kita dah biasa dengar pelbagai pindaan? Dulu, tahun 2020, kita ada pindaan perlembagaan untuk membenarkan rakyat mengundi lebih 18 tahun. Padahal sebelum tu cuma 21 boleh. Itu pindaan dibuat. Kemudian, anti lompat parti 2022. Sebelum PRU 15. Perlembagaan tak sentuh langsung. Tak sebut langsung tentang parti politik. Tapi disebabkan pindaan itu, first time dalam sejarah perlembagaan Malaysia ada dimasukkan definisi parti politik. Boleh buat. So kalau kajian-kajian yang betul, penelitian-penelitian yang halus mendapati masalah perpaduan ni wujud daripada sekolah vernacular, menyumbang kepada itu, maka menjadi polisi kerajaan untuk menggubal perkara yang perlu untuk tujuan membasmi apa yang melanggar perpaduan. Dan di sini saya perlu sentuh, tuan-tuan dan puan-puan mungkin tidak tahu, tapi dalam pengendalian kes tersebut, kami telah menuruti pelbagai laporan pendidikan yang wujud sebelum merdeka dan selepas merdeka. Antara yang penting adalah laporan Razak 1956 dan laporan Rahman Muttalib, yang dengan jelas menyatakan dalam laporan-laporan tersebut, hasrat utama kerajaan adalah untuk mencapai satu tahap di mana ada satu bahasa pengantar saja di sekolah-sekolah rendah. Itu laporan Razak 1956. Sekarang dah 68 tahun. Masih lagi ada bahasa pengantar Cina, bahasa pengantar Tamil. Kita belum merdeka lagi ke? 68 tahun adalah hampir 3 generasi. Kita masih menggalakkan rakyat kita tak fasih bahasa Melayu melalui polisi yang ada. Kenapa tak ikut niat dan hasrat Razak Report, Rahman Report? Kenapa tak ikut? Kalau saya salah, kerajaan boleh, Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, boleh membentuk jawatan kuasa baru. Bagi tempoh 6 bulan. Mungkin 12 bulan kalau perlu. Mengkaji semula betul atau tidak perpaduan atau ketiadaan perpaduan yang suci adalah disebabkan konsep sekolah vernacular. Disumbangkan besar oleh sekolah vernacular. Kalau betul, maka kerajaan wajib buat RUU, pindaan perlembagaan perkara 152, untuk keluarkan apa yang mahkamah katakan diperlindungi oleh perlembagaan. Jadi tak bermaksud mahkamah buat keputusan habis. Habis di mahkamah. Sekarang pergi kepada cabang satu lagi, penggubal. Pengadil selesai. Penggubal ada, pentadbir ada. Pentadbir kerajaan, penggubal parlimen. Dua pihak ni wajib untuk menentukan apa hasrat baginda tuanku, iaitu perpaduan. Baginda tuanku yang titah, bukan kita. Selepas keputusan sekolah vernacular 10 Februari, titah pada 26 Februari, bukankah ada kebetulannya ataupun tujuan utama disentuh? Bahawa isyarat daripada baginda tuanku kerajaan, cuba lihat benda ni. Saya nak peringatkan Menteri Pendidikan bahawa ini penting demi kesejahteraan Malaysia di masa akan datang. Kalau kita nak satu rumpun bangsa dalam negara kita, bahasa itulah jiwa bangsa.
Kalau bahasa diabaikan atau diambil enteng, macam-macam bahasa digunakan, bagaimanakah anda nak expect bahawa rakyat akan bersatu padu? Di sekolah vernacular, majoritinya adalah daripada keturunan Cina atau di sekolah Tamil. Mereka akan bergaul dengan rakan-rakan mereka umur 6 tahun sampai 12. Sama mereka. Mereka tak bercampur dengan rakyat Melayu atau bangsa Cina atau India yang lain. Dan ini akan berterusan. Bila mereka pergi ke sekolah menengah, sebab dah biasa duduk satu kantin, main satu padang dengan bangsa sendiri, mereka sukar nak duduk di meja makan dengan bangsa lain. Kemudian berterusan ke universiti. Walaupun kita tahu di universiti jumlah pelajar campur, walaupun jumlahnya berkurangan mengikut kuota yang ditentukan oleh pendidikan, itu satu isu berbeza yang kita boleh sentuh dalam topik lain. Tapi anak-anak kita yang keturunan Cina masih akan duduk di meja makan Cina. Anak-anak kita keturunan Tamil akan duduk sama mereka. Melayu duduk Melayu. Melayu akan duduk dengan Melayu. Tidak ada campuran antara bila masa ada pergaulan. Habis universiti, bila kerja, yang mana yang bukan Melayu akan pergi ke syarikat swasta yang Cina atau India. Yang akan bercakap dalam bahasa mereka masa kerja di pejabat. Macam mana nak ada perpaduan? Betul. Daripada umur 1 tahun sampai 25 tahun start kerja, tak mungkin kerajaan tak menggalakkan proses perpaduan. Macam mana nak ada perpaduan? Kemudian kita kata, ada tindasan lah, ada ni lah, ada tu lah. Perkara ini dah lama sangat. Saya sekarang dah umur nak masuk 57. Saudara Fazli pun 50. Benda ni tak boleh kita terima masih wujud lagi di tahun 2024. Dan titah bagi dia tuanku adalah tepat pada masanya. Fazlina Siddiq, Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, sila ambil serius. Mahkamah buat keputusan, itu keputusan mahkamah. Anda masih memegang kuasa untuk mengubah polisi dan membuat pindaan perlembagaan. Bila perlembagaan dipindah, mengeluarkan pemeliharaan sekolah vernacular, maka sekolah vernacular tak wujud. Bukan maksudnya saya minta tutup. Tapi kalau bahasa pengantar diubah pada bahasa Melayu, setiap sekolah vernacular dijadikan sekolah kebangsaan. Anak-anak masuk-masuk sekolah tersebut. Padang-padang sukan dia masih padang-padang sukan dia. Tapi bahasa pengantar tu kena ubah. Ada yang mengatakan sekolah vernacular, sistem pendidikan bagus. Alhamdulillah. Itu boleh dianak angkatkan untuk memperbaiki sistem pendidikan kebangsaan. Tapi itu tidak bermakna menjadi asas untuk kekalkan pembukaan sekolah vernacular. Terbalik. Tak masuk akal. Oh, sebab sekolah vernacular, sistem pendidikan yang bagus, maka kita tak perlu galakkan sekolah bahasa pengantar bahasa Melayu. Alasannya palsu. Patut kita ambil contoh sistem pendidikan untuk perbaiki sistem pendidikan kebangsaan. Bukan jadikan alasan untuk kekalkan mereka mundur. Jika pun mundur, saya tak mengatakan dia mundur. Saya mengatakan apa yang ramai katakan. Tapi kalau itu hakikatnya, maka perbetulkan sistem pendidikan. Mengambil contoh daripada sekolah vernacular jika itu contoh yang baik. Tapi pada masa yang sama, anak-anak kita kena dilentur. Buluh kena dilentur dari rebung. Kalau tidak, dia jadi bahaya. Seperti mana kita sudah sampai ke tahap itu. Hari ke hari, isu 3R dikatakan wujud. Kenapa wujud? Sebab perpaduan lemah. Seperti yang dititahkan oleh baginda tuanku. Inilah penyelesaiannya. Kadang-kadang saya malu bahawa seorang ketua negara yang perlu memberi peringatan. Sepatutnya ketua kerajaan sendiri tahu perkara ini. Dan saya tidak tahu kenapa di mahkamah kerajaan mengambil pilihan untuk mengatakan ianya dilindungi. Itu adalah perkara yang dah lepas. Bagi saya yang akan datang yang lebih penting. Iaitu kerajaan wajib menilai semula. Demi masa depan negara Malaysia. Demi apa yang dikatakan masyarakat majmuk Malaysia. Of course, yang memelihara hak dan keistimewaan orang Melayu dan menentukan Islam adalah agama persekutuan, kita perlu tegakkan perpaduan untuk kehidupan harmoni supaya tidak ada kerajaan boleh menyalahgunakan isu 3R.
Terima kasih Tuan Haji. Lama tak tengok Tuan Haji marah macam ni. Ni marah saya soalan saya tanya bukan marah kat saya lah. Saya bukan marah kat soalan pun. Saya marah kepada hakikat bahawa setiap kerajaan sebelum ni, sama ada Barisan Nasional, sama ada Pakatan Harapan 1.0, ataupun Ismail Sabri, maupun Pakatan Harapan 2.0. Semua kerajaan menolak isu ni. Betul. Semata-mata saya percaya kerana takut hilang kuasa politik. Kalau nak bubarkan sekolah vernacular atau nak bubarkan penggunaan bahasa pengantar, kononnya akan hilang sokongan orang bukan Melayu, bukan Islam. Itu palsu. Ramai kawan-kawan kita yang bukan Melayu faham peri pentingnya sekolah kebangsaan, bukan sekolah vernacular. Saya pernah, minta maaf saya mungkin lanjut. Saya pernah hadir satu seminar di mana isunya tentang perpaduan dan saya telah menyentuh perkara ini tahun 2018. Sebelum pun saya pergi ke mahkamah untuk cabaran sekolah vernacular. Dan saya telah menyatakan bahawa tiba masanya bahawa anak-anak kita semua ni satu bahasa pengantar, tutup sekolah vernacular, pelbagai bahasa pengantar, dan wajibkan setiap rakyat Malaysia, anak Malaysia ni belajar tahun pertama dan kedua bahasa Tamil. Melayu pun belajar Tamil. Cina pun belajar Tamil. Tahun ketiga, tahun keempat belajar satu dialek Cina. Katalah Hokkien ke Mandarin ke Cantonese, whatever yang menjadi majority. Semua Melayu pun belajar, India pun belajar. Dan tahun kelima, tahun keenam semua belajar bahasa Arab. Supaya rakyat Malaysia akan tahu asas Tamil dia cakap apa, Cina dia cakap apa, Quran cakap apa, yang orang Melayu duduk sembahyang ni, Arab. Nampak tak? Dan pada masa itu, penonton yang duduk di barisan depan, majoriti ni adalah cikgu-cikgu ataupun penjawat awam daripada keturunan India. Semua berdiri tepuk tangan. Yang India setuju. Jadi jangan cakap saya, kata orang bukan Melayu nak sekolah vernacular. Ramai juga yang tak nak sekolah vernacular. Sebab mereka percaya bahawa keluarga mereka, anak-anak mereka sukar nak bersatu padu. Betul. Kita bukan fikir jangka pendek tetapi jangka masa panjang. Seperti mana kata Tuan Haji, dah lepas beka 68 tahun, masih lagi duk takut tu saja. Malu.